Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam ini marilah kita sambung pula perbicaraan tentang bab dosa-dosa tentang arak. Di mana arak ini pada permulaan dakwah Islam, pada permulaan Nabi berdakwah di Mekah, Allah Ta'ala tidak lagi melarang arak. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, disebut di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl adalah ayat yang diturunkan di Mekah, di mana wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi zalika laayatan liqaumin ya'qilun. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dan daripada buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan. Daripada buah kurma tu kamu perah dalam satu bekah, kemudian diperah dalam satu bekah, kemudian diperang sekian lama, kemudian sekian lama tu arak, dan kemudian lama kelamaan tu jadi buih. Anggur tu jadi buih, perahan daripada buah anggur tu jadi buih, masa itulah dipanggil arak. Masa itulah dipanggil air arak. Allah Ta'ala kata, daripada buah-buahan kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Mana pada permulaan dakwah Islam, orang Islam meminum arak, dan arak pada masa itu halal. Mana pada marhalah, mana pada dakwah Islam di Mekah, dan arak diharamkan pada permulaan pada selepas peperangan Ahzab. Arak Allah Ta'ala haramkan pada peperangan Ahzab, dalam selepas beberapa hari daripada peperangan Ahzab, di mana arak Mekah halal. Sehinggalah Umar dan Muaz, kita tengok Umar ni, tengok kenapa arak ni boleh menyebabkan, bila arak ni boleh menyebabkan jadi bunuh orang, jadi rosak orang, menyebabkan mabuk, tak tahu apa yang dikata di mulut. Mana bila minum arak, bila mabuk tak tahu apa yang dikata di mulut orang tu. Mak tu baik dan cerah kalau ketika mabuk. Jika sekiranya seorang itu minum arak, kalau dia cerah bini, dia minum arak, kemudian dia cerah bini, jatuh tolak. Jatuh tolak. Kalau dia cerah bini ketika dia mabuk. Kalau dia mabuk secara tak sengaja, secara sendirian, tanpa arak, maknanya tanpa benda-benda yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tak mengapa. Ni dia mabuk dengan minum arak. Lepas dia minum arak jadi mabuk, kemudian dia cerah bini, jatuh tolak bini. Malaikat orang paksa, kalau mu tak minum arak, aku bunuhmu, aku pacung tekukmu. Kalau boleh minum arak mana tolak bini masa mabuk tu tak jatuh sebab orang paksa dia, kalau mu tak minum arak, aku bunuhmu, pacung tekukmu tu tidak mengapa. Kalau dia minum dengan sengaja arak tu, kemudian dia cakap, dia nak cerah bini, cerah tolak 3 bini, jatuh tolak 3 terus bini, tolak terus 3 bini dia. Sebab dia buat perkara yang memabukkan. Berapa? Sebab dia mabuk, dia minum arak, dia buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan mabuk dengan sendiri. Mabuk dengan sendiri tak apa, mabuk dengan sendiri dia, tanpa dilarang, tanpa dia minum arak, tanpa dia buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tak apa. Ni mabuk dengan minum arak, dengan buat perkara-perkara, dengan minum perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, jatuh tolak. Dan mayang kena ganti balik lah.
kena ganti balik. Pada ketika dia tinggal semayang, pada ketika dia mabuk, dia kena ganti balik selepas dia sembuh daripada mabuk. Dan Allah Ta'ala Muaz bila tengok mabuk ni boleh menyebabkan mudarat kepada manusia, kemudian Umar dan Muaz dan orang lain, mereka berkata, mereka pergi bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aftina fil qamri fa innaha muzhibatun lil aqli. Wahai Rasulullah, petua, beri fatwa kepada kami, beri petua kepada kami tentang arak. Umar kata dan orang lain, kerana arak ni kata Umar, muzhibatun lil aql, menghilangkan akal. Mana akal? Bila hilang akal, cakap tak benda langsung. Cakap ni lah, cakap kutuk orang lah, maki orang lah. Cakap tak tahu apa yang ada di, cakap ikut lepas. Tak mikir. Bila hilang akal, tak mikir lah. Akal tak boleh membeza antara yang baik dan yang buruk. Mana arak ni kata Sayyidina Umar menghilangkan akal, muslibatum lil ma wa prabi harti. Dengan minum arak buat bazir harti. Buat bazir harta, minta duit, tak ada habis duit dah. Habis dah duit dia, minta duit orang lain pula. Minta duit mak, minta duit ayah. Buat bazir harta, membazir harta, menghabiskan harta, kata Sayyidina Umar. Lalu Umar dah apa sedap dah. Kalau kendak Umar dia nak bagi arak tu haram selalu, tetapi Allah Ta'ala tak bagi lagi. Allah Ta'ala berperingkat-peringkat dalam mengharamkan arak. Kalau haram terlalu arak, jadi susah hakatan manusia berit. Jadi bila berit ngejut lalu, jadi susah. Jadi susah ke atas manusia pada masa itu. Orang Arab pada masa itu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanyakanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang arak. Yas'alunaka 'anil tentang arak dan judi. Qul fihima, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keduanya, pada arak dan judi itu dosa yang sangat besar. Mana Allah Ta'ala kata pada arak dan judi itu dosa yang sangat besar dan manfaat kepada manusia. Ada ulama mengatakan ayat ni tidak mengharamkan lagi pengharaman arak. Cuma Allah Ta'ala mengatakan pada arak ni ada dosa yang besar dan ada arak juga memberi manfaat kepada manusia. Ada ulama mengatakan ayat ni sudah mengharam dah. Ayat ni sudah mengharamkan arak sebab Allah Ta'ala mengatakan ada pada arak itu dosa yang sangat besar. Cuma haram tak berapa ketat lagi. Tak berapa kemah lagi pengharaman daripada Allah Ta'ala. Seolah-olah kita tutup pintu. Seolah-olah kita tutup pintu tak berapa rapat lagi. Tak berapa rapat, angin boleh masuk lagi. Tutup pintu tu. Itulah ulama kata. Bila turunnya ayat yang mengharamkan arak, tutup rapat tu pintu, diharamkan arak. Diharamkan arak, memang tak boleh minum langsung arak. Macam ni boleh lagi. Allah Ta'ala kata fihi ma ismun kabir, pada arak dan judi itu ada dosa yang sangat besar. Apa dia dosa yang sangat besar? Ulama Al-Imam Ibn Hajar berkata, dosa yang sangat besar iaitu seperti menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Bila minum arak jadi hilang akal. Akal ni musuh dengan arak, bermusuh dengan arak. Bila minum saja arak, akal jadi hilang lalu. Jadi hilang lalu akal. Dan apabila minum faiza syarabal qam, antara dosa arak itu ialah ulama mengatakan apabila minum saja arak, hilanglah akal yang menghalang daripada perkara yang keji. Mana akal tak boleh beza dah. Bila minum arak, bila mabuk, akal tak boleh beza dah. Tidak boleh membeza dah antara yang baik dan yang buruk. Tak boleh beza dah antara ni perkara keji, ni perkara baik. Dah tengah mabuk, tengah dak apa benda. Kalau cakap pun cakap dak apa benda. Tubik, hanya tubik di mulut saja. Mana mabuk sehingga akal tidak tahu apa yang mereka buat.
dan apa yang dikatakan oleh mulut mereka. Dan disebut oleh Ibnu Abid Dunia, ada cerita kisah bahawasanya bahawa dia lalu, Ibnu Abid Dunia ni dia lalu dekat orang mabuk. Dan orang mabuk tu kecing di atas tangan dia. Kecing atas tangan dia, dalam tangan dia. Kemudian dia basuh tangan dia dengan air kecing. Tu lah dalam keadaan mabuk. Tak boleh membeza, akal tak boleh membeza. Molek air kecil ke mana molek, air kecil ke air bahir. Gitulah orang mabuk ni. Ibnu Abid Dunia kata dia lalu ke orang mabuk, dia tengok orang mabuk tu kecil dalam tangan, kemudian dia basuh dua tangan dia dengan air kecil. Kemudian dia berkata seperti kelakuan keadaan orang yang berwuduk. Dia basuh tangan macam orang yang berwuduk, macam tangan dengan air kecil dia macam orang yang berwuduk. Lalu orang mabuk ni kata apa dia? Alhamdulillahillazi ja'alal Islam nuran wal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Islam itu cahaya dan air yang suci. Dia kata air kecil itu suci. Tu dah tahu, mabuk-mabuk cakap gitu, dah tahu. Tak boleh membeza air kecil itu perkara adalah najis. Dia kata air kecil itu suci. Antaranya lagi mabuk ini ulama mengatakan dosa besar arak ialah antaranya menghalang dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Menghalang daripada semayang, mengingati Allah Taala, dok semayang, dan menimbulkan permusuhan, menyebabkan jadi balah, menyebabkan seseorang itu minum arak, menyebabkan jadi balah antara satu sama lain. Jadi balah, ni maki ni, dok tahu. Dalam keadaan mabuk, dok tahu apa yang dikatakan oleh mulut mereka. Takat tubiklah kata maki ke orang ni, jadi balah antara satu sama lain akibat mabuk. Jadi berseteru dengan orang. Sebagaimana kita akan sebut nanti, dan juga ulama mengatakan bila seseorang itu minum arak, dia tidak akan rasa jemu dengan arak. Nak sekali minum arak, nak minum sama. Hari ni minum arak, esok nak minum pula, lusa nak minum pula, tidak rasa jemu dengan arak. Ini antara dosa besar arak dan mudarat arak tersebut. Dan Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, wa manafi'u linnas, dan manfaat kepada manusia. Apa dia manfaat kepada manusia? Arak juga ada manfaat kepada manusia, kata Allah Ta'ala pada zaman itulah, pada masa tidak diharamkan arak itulah. Pada ketika diharamkan arak tak ada manfaat jadi mudarat kepada kita. Antaranya ialah ulama mengatakan bila minum arak jadi menguatkan orang lemah jadi kuat. Bila minum arak jadi gagah orang lemah. Seterusnya bila nak berjimuk dengan isteri jadi gagah. Boleh menolong bila dia minum arak, boleh menolong orang tu berjimuk dengan isteri. Berjimuk berapa kali dah. Jadi gagah bila dia berjimuk dengan isteri bila dia minum arak. Dan ulama mengatakan lagi menghiburkan arak ini boleh menghiburkan orang yang dalam keadaan susah. Kemudian ulama mengatakan orang penakut jadi berani. Bila minum arak, orang penakut jadi berani selalu. Ini antara manfaat-manfaat minum arak yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Dan ulama mengatakan lamma harramat, kemudian tak kali setelah diharamkan arak, diharamkan putus arak, Allah Ta'ala kata arak ni judi, arak dan judi ni daripada syaitan, maka jauhlah kamu daripada arak. Kemudian setelah diharamkan arak, Allah Ta'ala membuang, Allah Ta'ala buang belaka, Allah Ta'ala buang belaka semua manfaat yang ada pada arak itu. Tak ada manfaat pada arak lepas diharamkan arak oleh Allah Ta'ala. Dan jadilah manfaat itu mudarat. Manfaat itu jadi mudarat kepada dia, jadi mudarat kepada tubuh badan dia. Antara mudaratnya yang disebutkan tadi, menghilangkan akal, sehingga apa yang dikatakan di mulut sehingga tak tahu, sehingga akal tidak tahu, apa yang mereka buat dan apa yang dikatakan oleh mulut mereka. Dan jadi mudarat
pada hari kiamat kelak lah. Jadi mudarat jadi bahan api neraka, masuk api neraka pada hari kiamat kelak. Mudarat bukan manfaat dah. Pada masa tu je manfaat kepada manusia. Pada masa tidak diharamkan arak. Kemudian bila Allah Ta'ala mengatakan ayat itu fihi ma ismun kabir, pada keduanya pada arak dan judi itu dosa yang sangat besar, dan arak itu juga memberi manfaat kepada manusia. Lalu ada satu kaum tinggal. Satu kaum meninggalkan minum arak sebab dia tengok, sebab Allah Ta'ala kata arak ini adalah dosa yang sangat besar. Disebabkan Allah Ta'ala kata dosa yang sangat besar, satu kaum daripada kalangan orang yang beriman tinggal minum arak, berhenti daripada minum arak. Tak minum arak dah. Dan ulama mengatakan lagi satu kaum daripada kaum yang beriman minum lagi arak. Sebab dia berdalilkan, sebab Allah Ta'ala kata ada manfaat kepada manusia. Berdasarkan kepada ayat kepada kata Allah Ta'ala arak ni memberi manfaat kepada manusia, satu kaum dari kalangan orang beriman tidak meninggalkan arak, terus menerus lagi minum arak pada masa itu. Sehinggalah ansana Abdurrahman bin Auf, sehinggalah sampai Abdurrahman bin Auf buat satu jamuan. Mana Abdurrahman bin Auf buat jamuan, panggil orang makan, panggil orang yang beriman makan kat jamuan dia, panggil sahabat Nabi SAW. Lalu dalam jamuan itu Abdurrahman bin Auf menyediakan kepada orang yang beriman arak. Sahabat Nabi sedia kepada orang Islam arak dalam jamuan itu. Lalu bila minum arak, dia jamu makan jamuan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian minum arak, lepas tu mabuk. Lepas mabuk tu, pada ketika dia mabuk tu dekat nak semayang maghrib, dekat nak masuk waktu maghrib. Lalu pun dia semayang waktu maghrib. Dia datang nak semayang waktu maghrib. Lalu jadi imamlah. Fataqaddama ba'duhum liyusalli. Maka orang mabuk ni jadi imam. Orang mabuk minum arak dalam jamuan Abdurrahman bin Auf jadi imam. Dengan kawan-kawan dia jadi imam. Dengan kawan-kawan dia mabuk yang lain. Tiba-tiba dalam semayang dia, bila dia jadi imam dalam semayang dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, jatuh ayat satu huruf Al-Quranul Karim. Makna salah teruk. Maksudnya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Dia tinggal la. Padahal la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ni tinggal la. Akibat mabuk, akibat tak tahu, akal tak boleh membeza dah antara mana buruk mana keji. Tinggallah dia mengatakan a'budu ma ta'budun, sehinggalah aku suruh. Akibat orang Islam ni baca Al-Quran, tinggal huruf Al-Quran, tengah-tengah mabuk baca Al-Quran tu kemimbar kali. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun, dia tinggallah jadi a'budu ma ta'budun. Akibat begitu Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quranul Karim. Wala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu kata. Awak masa ni diharamkan orang Islam minum arak ketika nak semayang. Ketika nak semayang maghrib boleh minum arak. Dekat-dekat nak masuk waktu maghrib boleh minum arak. Nak minum arak lepas isyak. Lepas subuh, jarak lama. Subuh dengan zuhur. Boleh nak minum arak. Lalu bila turunnya ayat ini, lalu Allah Ta'ala tak kala setelah turunnya ayat ini, tiba-tiba ada satu kaum dari kalangan orang yang beriman. Dia kata
Dia telah, mana kaum ni mengharamkan. Mana satu kaum yang beriman, yang insaf, dia kata dia telah mengharamkan. Mana dia haram dah. Dia nak minum arak dah. Dia nak berhenti dah daripada minum arak. Sebab arak ni menghalang dia daripada semayang. Bila semayang cakap baca tukar mimbar kali. Baca salah, tukar huruf, tinggal huruf. Oleh kerana itu, satu kaum daripada kaum yang beriman tinggal terus arak. Nak minum arak terus. Sebab arak ni menghalang dia daripada semayang. Menyebabkan bila semayang jadi mabuk. Jadi bila mabuk, tukar huruf, tinggal huruf la a'budu, dia kata a'budu. Lalu satu kaum daripada orang nak minum arak dah. Dia kabur satu kaum ni kabur la khaira fi syai'in yahulu bainana wa bainas salat. Tak ada kebaikan pada sesuatu, iaitu arak lah. Tak ada kebaikan pada sesuatu yang menghalang antara kita dan antara sembahyang. Tak ada kebaikan arak ni. Sebab arak ni menghalang kita daripada sembahyang. Kita nak sembahyang, tiba-tiba Allah Ta'ala larang kita minum arak dalam keadaan kita mabuk. Mana ada kebaikan arak ni? Tak ada kebaikan. Bila sembahyang dalam keadaan mabuk, tukar mimbar sekali baca tukar mimbar sekali qul ya ayyuhal kafirun tinggal qul la a'budu tinggal a'budu. Sebab itulah satu kaum kamu nak minum dah arak. Lalu satu kaum lagi tinggal arak. Satu kaum lagi tinggal arak ketika nak sembahyang dia. Satu kaum daripada kalangan orang beriman tinggal terus arak sebab Allah Ta'ala kata gitu. Dan satu kaum lagi nak tinggal arak ketika nak sembahyang saja. Ketika nak sembahyang dia berhenti daripada minum arak. Dan ulama mengatakan adalah salah seorang daripada mereka ini adalah mereka yang minat minum arak, tak berhenti lagi minum arak ni. Dia minum arak selepas isyak minum arak, cerah pagi dekat-dekat nak subuh tu hilang daripada mabuk. Dia boleh sembahyang subuh dalam keadaan ada mabuk. Kemudian begitulah lepas subuh minum arak, mana boleh nak minum arak pada masa tu asalkan jangan dekat-dekat nak sembahyang. Dekat-dekat nak sembahyang tak boleh minum arak. Allah Ta'ala larang. Kemudian ulama mengatakan lagi disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami wattaqaza utban. Ini akhir lagi. Ada satu peristiwa. Peristiwa ini menyebabkan Allah Ta'ala menghalang tutup rapat terus arak. Allah Ta'ala dalam pengharaman arak ni Allah Ta'ala mengharamkan secara berperingkat. Mula-mula Allah Ta'ala kata fihi ma ismun kabir, ada pada keduanya dosa yang sangat besar. Tak macam ayat lain. Sebagaimana ayat yang lain wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam ayat ni berperingkat-peringkat dalam pengharaman arak. Mula-mula Allah Ta'ala fihi ma ismun kabir. Pada keduanya, pada arak dan judinya ada dosa yang sangat besar. Kemudian bila orang sembahyang, bila orang Islam mabuk dalam keadaan sembahyang, minum arak kemudian mabuk, kemudian sembahyang dalam keadaan mabuk, jadi tukar mimbar sekali la a'budu jadi a'budu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Kemudian ada berlaku sesuatu peristiwa. Wattaqaza Utban, dan Utban bin Malik sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi ni Utban bin Malik, dia buat satu jamuan dan dia panggil sahabat daripada orang Islam. Dan di kalangan mereka ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang terbesar. Sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Yang mana di dalam jamuan ini Utban bakar kepala kambing. Mana bakar kepala kambing, jamu kepala kambing untuk orang ramai, untuk orang Islam.
Lalu mereka makan daripada kepala kami bakar tu. Kemudian wasyaribul khamra, dan mereka minum arak. Dalam jamuan tu ada sedia arak juga. Mereka minum arak hatta aqazab, sehingga mabuk. Minum arak sampai mabuk. Kemudian lepas mabuk tu, kemudian di kalangan sahabat daripada Muhajirin dan Ansar, mereka ni bermegah-megah, berbangga-bangga. Mereka berbangga dengan puak Muhajirin, ni berbangga, puak Ansar berbangga dengan puak Ansar. Dan bermaki-makian, wak ni maki wak ni, puak Muhajirin maki puak Ansar maki puak Muhajirin dalam keadaan mabuk. Tak tahu apa yang dikata di mulut mereka, akal oleh beza apa yang dikatakan oleh mulut mereka, menyebabkan mabuk. Dan bukan setakat maki-memakian, menyanyikan lagu dan syair, yang mana di dalam syair itu menyerang puak Ansar, menyerang kaum Ansar, yang mana kaum Muhajirin lah. Kaum Muhajirin, sahabat di kalangan orang Muhajirin ni, dia menyanyikan lagu syair. Dalam syair itu serang puak Ansar, kata teruklah kepada puak Ansar ni. Lalu jadi puak Ansar jadi nak marah bila dalam syair itu menyerang kaum Ansar. Mana bila kaum Muhajirin menyanyikan lagu serang kaum Ansar, kata huduh kepada kaum Ansar, tiba-tiba kaum Ansar, sahabat di kalangan orang Ansar jadi nak marah bila kaum Muhajirin kata kerja, maki kerja dalam syair. Lalu fa'aqaza rajulun min Ansar, lalu seorang lelaki daripada Ansar, sahabat daripada Ansar, daripada kaum Ansar, mengambil tulang unta yang sudah dibakar tu. Ambil tulang unta yang sudah dibakar, tulang lagu unta yang sudah dibakar tu, ambil tulang tu, dia ambil, dia pergi pukul kepala Sa'ad. Ambil tulang tu pergi pukul kepala Sa'ad, sehinggalah kepala Sa'ad luka parah. Kemudian bila kepala Sa'ad mengalami luka yang parah di kepala dia, lalu Sa'ad pun pergi mengadu kepada Nabi SAW tentang orang Ansar ini, Lalu sambil Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Allahumma bayyin lana ra'yaka fil qamri bayanan syafiyan. Ya Allah, ya Tuhanku, nyatakanlah kepada kami pandanganmu fil qamri, tentang arak. Sebab sebelum ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak mengharamkan terus. Allah Ta'ala tak kata harama al-qamri, cuma Allah Ta'ala kata dosa yang sangat besar. Kemudian ketika orang Islam mabuk dalam sembahyang, Allah Ta'ala larang orang Islam minum. Kenapa Allah Ta'ala larang orang Islam minum ketika nak sembahyang? Kemudian peristiwa ni, bila minum arak, mabuk, berlakunya bermaki-makian antara kaum Ansar dan Muhajirin, dan berlaku perbalahan antara kaum Ansar dan Muhajirin, sehingga menyebabkan kaum Ansar ni katok pada Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas luka di kepala yang amat parah lah. Lalu Sa'ad kata, terangkanlah kepada kami ya Allah, nyatakanlah kepada kami tentang pendapatmu tentang arak, bayanan syafian, sebagai kenyataan yang memuaskan hati kami. Bukan perkataan yang tidak memuaskan hati kami, sebagai kenyataan yang memuaskan hati kami. Tu kat Allah Ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada, mengadu kepada Allah Ta'ala di depan Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengharamkan arak secara terus. Tidak boleh minum dah arak sampai sekarang. Mana Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil qamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, wal ansab dan berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah perkara keji, perkara buruk dan termasuk daripada amalan perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhlah kamu daripada arak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala turunnya ayat ini, diharamkan terus arak sampai bila-bila. Penharaman arak ini lama selepas peperangan Ahzab, selepas beberapa hari peperangan Ahzab tu, Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang penharaman arak. Dan Allah Ta'ala kata lagi, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan judi. Bila kamu minum arak, jadi mabuk, syaitan menimbulkan permusuhan. Syaitan kecek lah, suruh benci orang, musuh dengan orang, kata uduh kepada sesama sahabat tu lantaran arak dan judi. Dan Allah Ta'ala mengatakan lagi, dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah. Arak ini juga Allah Ta'ala kata menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Lalu Allah Ta'ala tanya, adakah kamu nak berhenti? Kamu nak berhenti dah daripada minum arak? Lalu sahabat Sayyidina Umar berkata, intahaina ya Rabb, kami telah berhenti wahai Tuhanku. Kami nak berhenti wahai Tuhanku. Sayyidina Umar menjawab soalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata, adakah kamu nak berhenti daripada minum arak? Lalu Umar berkata, intahaina ya Rabb, kami akan berhenti, kami nak berhenti wahai Tuhanku. Lalu berkata faqul ghazi hikmah. Mana apa dia? Apakah hikmah? Apakah hikmah Allah Ta'ala mengharamkan secara berperingkat? Sebab apa Allah Ta'ala tidak mengharamkan secara sekaligus? Secara bila sahabat tanya tentang arak, Allah Ta'ala kata lalu haram minum arak. Sebab apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala tak haram secara sekaligus tentang arak ni. Sebab Allah Ta'ala tahu kaum Arab itu sangat minat dengan arak, sangat ketagih dengan arak, dan sangat mengambil manfaat dengan arak. Kalau Allah Ta'ala sekat, Allah Ta'ala halang sekaligus, nescaya jadi susah ke atas mereka. Macam kita minat, kita ketagih isap rokok lah. Bila larang isap rokok, jadi bila larang isap rokok, lalu tak boleh minat, tak boleh isap rokok, jadi tak orok badan, Itulah Allah Ta'ala slow dalam penharaman arak. Allah Ta'ala sikit-sikit. Allah Ta'ala tak larang secara kerak selalu, secara putus selalu. Bila sahabat tanya gini-gini, Allah Ta'ala tak haram selalu. Kerana sebab apa? Allah Ta'ala kesian kepada mereka. Kerana kesian dengan mereka. Kalau Allah Ta'ala larang sekaligus, tak boleh minum arak, nescaya susah ke atas mereka. Tadi susah ke atas mereka, maka tidak dapat tidur. Allah Ta'ala bertolak ansur. Mana Allah Ta'ala bertolak ansur dalam penharaman arak ni? Allah Ta'ala bertolak ansur kerana kesian kepada mereka, kaum yang beriman pada masa itu. Dan kita sambung hadis sikit. Itu di antara nak kabarnya sebab turunnya ayat tentang penharaman arak. Bukan arak ni Allah Ta'ala larang secara sekaligus, berperingkat-peringkat lah. Mula-mula berperingkat. Mula-mula tentang ni, bila berlakunya peristiwa ni, Allah Ta'ala haram terus. Sebab arak ni boleh menyebabkan perbalahan, permusuhan antara sesama manusia. Seterusnya kita baca hadis Nabi SAW. Ada saya tinggal nak sebut.
Nabi mengatakan di dalam suatu hadis, kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu haram. Maksudnya setiap perkara yang memabukkan haram. Tak kira lah selain daripada arak. Maksudnya kalau bukan arak, seperti arak, dadah, candu, ganja, air ketung. Kalau perkara itu memabukkan, kalau kita minum, haram. Nabi kata setiap perkara yang memabukkan itu adalah haram. Dan ulama mengatakan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, Naja kata, adapun minum perkara yang memabukkan sungguh. Maksudnya bila dia minum air ketung ataupun dia minum air tuak. Air tuak yang sudah diperang. Mana bukan air tuak tak perang, mana air tuak yang sudah diperang. Yang sudah diperang beberapa lama, kemudian timbul buih. Mana air tuak ni bukan arak. Dia seperti arak. Perkara yang air tuak yang sudah diperang, air tuak yang sudah diperang, timbul buih. Timbul buih tu jadi mabuk lah. Bila minum tu jadi mabuk selalu. Bila timbul buih, gelegok buih-buih tu dari air tuak tu, bila minum jadi mabuk selalu. Maksud itulah haram kita minum air tuak. Minum air tuak tak apa. Jangan minum air tuak, jangan perang air tuak tu apa? Mabuk. Siapa tu buih? Siapa air tu buih dengan sendiri? Bila air tu berbuih dengan sendiri, masa tu jadi mabuk. Bila minum, kalau mabuk, minum sikit jadi mabuk. Maka ulama mengatakan haram dia minum. Haram dia minum air tuak tu. Haram dan pasal dan orang tu jadi pasal. Orang yang minum tu jadi pasal dengan ijma' ulama, dengan sepakat ulama. Ada ulama kilah. Ulama ada kilah sikit dalam, ada ulama kata ada orang yang minum perkara yang memabukkan sedikit, dia minum sedikit. Mana minum sikit bukan arak lah. Kalau minum arak, ijma' ulama mengatakan haram tu. Ijma' ulama minum sikit setitik daripada arak, haram tu dengan ijma' ulama. Bila makan perkara yang memabukkan sikit tapi tidak memabukkan, maka tidak jadi dosa besar, tak haram lah. Tu kilah di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan, kebanyakan para ulama mengatakan, bila seseorang minum perkara yang memabukkan sikit, makan perkara yang memabukkan sikit, tapi tak jadi mabuk, diri dia tak jadi mabuk, maka haram dah situ. Ada ulama lain kata, bila orang tu makan perkara yang memabukkan sedikit, kemudian lepas dia makan tu tak jadi mabuk, tak jadi khaya, maka tak haram lagi, tak jadi dosa besar lagi. Tu kilah di kalangan ulama. Yang kilahnya ialah, yang ijma' ulama'nya ialah, yang sepakat ulama'nya ialah, ijma' ulama' mengatakan orang yang makan perkara yang memabukkan, lepas dia makan perkara yang memabukkan, jadi mabuk sungguh. Isak dadah, minum air ketung, bila makan sikit tu jadi mabuk lalu badan ni. Maka hukumnya haram fasik. Orang tu dihukumkan sebagai orang yang fasik dengan ijma', dengan sepakat para ulama rahimahullahu ta'ala. Begitu juga ulama mengatakan qalili asiril inab. Begitu juga minum sedikit daripada perahan buah anggur. Perahan buah anggur tu arak dah disebut di dalam Al-Quran, wa min samaratin nakhili wal arak dah. Daripada buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan. Maksudnya sedikit perahan buah anggur, dia perang buat sekalian dia perang, timbul berbuih dengan sendiri. Mana minum masa tu buih dengan sendiri, min ghairi amalin nar. Mana dia berbuih dengan sendiri tanpa rebuh.
Anda dia perang buah anggur tu, lama-lama perang buih sendiri, berbuih dengan sendiri, bergelegok air dia dengan sendiri, buih sendiri. Maka kalau orang tu minum, orang minum, maka haram. Ulama mengatakan haram dengan ijma' ulama. Sebab perahan daripada buah anggur tu bila diperang buih, arak dah. Fahuwa haramun, maka dia haram. Wa najisum, dan najis dengan ijma' ulama. Dan buah anggur yang dipegang tu bukan min ghairi amalina, bukan dengan rebuh, tapi dengan ada juga buah anggur tu ada orang rebuh sehingga mendidih, ada tubik buih yang bila rebuh jadi didih tubik buih, dia bukan dengan rebuh ni. Buah anggur yang dipegang berbuih dengan sendiri. Bila perang sekian lama, sebulan 2 bulan, kita tengok buih sendiri, buih air daripada perahan anggur tu buih dengan sendiri dia. Maka masa tu kalau kita minum, haram dengan ijma' ulama. Dan najis dengan ijma' sepakat para ulama mengatakan haram. Begitu juga tamar rutab, buah rutab ni buah kurma yang masuk separuh. Buah kurma yang masuk separuh, apabila dia jadi kuat, apabila diperang buah anggur, apabila diperang buah, diperah dulu lah, diperah tamar seperti buah anggur lah, diperah buah tamar tu, kemudian diperang buat sekian lama, dalam sebulan 2 bulan, ada buih pada air buah tamar tu, buah tamar yang masuk separuh, kata ulama mengatakan al-rutab. Bila tu buih tu, masa tu haram diminum oleh orang Islam. Haram, ulama mengatakan haram dengan ijma' para ulama rahimahullahu ta'ala. Ni kata al-Imam Ibn Hajar al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. Dan orang yang meminum itu dikena hukum hudud. Orang yang minum sedikit perahan daripada buah anggur tu kena had. Perahan buah anggur yang mabuk lah, yang mabuk dikena hukum hudud lah 40 sebatang. Kalau ikut jalan hukum Islam 40 sebatang sehinggalah 40 sebatang. Dan dihukumkan orang tu fasik. Orang tu jadi fasik, tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh jadi saksi nikah. Sehinggalah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, bertaubat daripada minum perkara-perkara yang memabukkan, minum daripada arak. Tak boleh. Bahkan jadi kupur. Kalau orang tu menghalalkan lah, tak jadi kupur. Kalau dia minum dosa besar sahaja. Kupur kalau dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukuplah. Ada lagi hadis Nabi SAW. Antaranya satu lagi saya nak baca hadis. Diriwayatkan ada hadis ulama mengatakan tidak dibolehkan kita berubat dengan arak. Malaikat doktor khabar penyakit imun tak ada malaikat dengan arak saja. Mana ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat mengharukan perkara yang dilarang. Mana tak boleh berubat dengan minum arak. Malaikat doktor kata penyakit mu ni tak boleh berubat. Malaikat arak tu boleh berubat. Kalau ada lain obat lain banyak di farmasi. Tiba-tiba nak berubat dengan arak juga. Itu tidak dibolehkan oleh syariat Islam, agama tak bagi.
Agama dak bagi kita berobat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mudarat macam kalau kita pergi dalam hutan, kita pergi dalam hutan tak ada makanan sikit. Malaikat ada babi sekok babi ada. Kita sembelih babi kan kita boleh makan sekadar. Mana bukan mana nak jaga nyawa saja. Sekadar nak jaga nyawa saja. Bukan kenyang, sekadar nak jaga nyawa tubuh badan kita je. Mana gitu saja yang dibolehkan. Begitu juga obat minum arak ni, kalau tak ada obat lain, farmasi tu tak ada sikit obat. Obat mana tak ada sikit obat. Malaikat arak ni saja obatmu kata doktor. Maka dibolehkan berobat. Ulama mengatakan la yahillu tadawi, tidak dibolehkan kita berobat dengan perkara dengan arak, dengan perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Dalilnya daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, mereka berkata, istakat bintuli fanabastu laha fi qauzin fadaqala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yagli. Mana Ummi Salamah berkata, istakat, mana anakku sakit, anakku telah sakit, kemudian aku perah untuk anak aku ni, aku perah buah tamar. Aku perah tamar dan aku peranglah. Aku perang sehingga timbul buih. Pada perahan tamar itu timbul buih. Di perang lama timbul buih. Di perang nama Ummu Salamah perang dalam satu bekas, dalam satu kendi. Mana dalam satu kendi, orang panggil sini dalam kendi dalam satu bekas air. Lalu tiba-tiba Nabi SAW masuk ke atas aku. Masuk ke atas aku dan Nabi tengok air perahan tamar yang berbuih. Mana air perahan tamar berbuih, bergegak, berbuih. Lalu Nabi bertanya, ma haza ya Ummi Salamah? Apa itu perahan wahai Ummi Salamah? Fadzukirat lahu, maka disebutkan kepada Nabi SAW, aku nak berobat. Aku nak berobat dengan perahan buah tamar ni untuk anak aku. Perahan buah tamar yang berbuih lah, memabukkan lah, bila berbuih jadi mabuk lah. Lalu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama Allah 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan penawar kepada umat aku pada apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi kata Allah Ta'ala tidak menjadikan penawar kepada umat aku terhadap pada apa yang Allah Ta'ala larang. Mana kalau nak berobat dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, tidak boleh berobat dengan perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berobat. Dan ada lagi hadis, saya minta masuk sikit. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Abi Musa berkata, telah dibawa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang bawa depan Nabi binabizin, suatu perahan tamar. Perahan tamar yang mana suatu perahan tamar tu di dalam bekas, orang kata dalam bekas. Yang mana Nabi dengar bunyi buih. Pada perahan tamar tu bunyi buih pada perahan tamar tu. Suara berbuih pada air perahan tamar itulah. Lalu Nabi mengatakan, idribu hadzal haid. Pukul olehmu akan ini perahan tamar. Pukul, anda ambil pukul perahan tamar tu dinding, rembah dinding air perahan tamar ni. Lalu Nabi kata, fa inna hadza syarabun min man lam yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka sesungguhnya ini iaitu perahan tamar yang diperah sekian lama berbuih-buih. Masa berbuih tu lah
jadi mabuk. Jadi mabuk, bila minum tu jadi mabuk. Jadi mabuk tu badan dapat menghilangkan akal kita, tidak boleh membezakan. Akal kita tidak boleh membezakan antara yang benar dan yang salah. Lalu Nabi kata, maka sesungguhnya ini syarabun, minuman. Ialah minuman orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang minum orang tak beriman, Nabi kata. Dan satu kisah cerita lagi ialah, saya rasa cukuplah banyak hadis-hadis Nabi yang disebut di jalan ni. Saya rasa cukuplah sekadar pada malam ini. Saya minta maaf banyak-banyak lah kalau ada salah dan silap. Minta maaf banyak-banyak silap perkataan. Kalau ada tak faham, saat ni minta pilih tanya, insya-Allah. Saya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.